So last week kita belajar macam mana nak pindahkan catatan dari journal ARM. Kan sekarang ni kita tengah dalam subtopik untuk memindahkan catatan dari buku catatan pertama ke dalam meja. Okay, tapi sebab buku catatan pertama pun ada 3. Okay, so cikgu dah pecahkan lah pada kecil-kecil lagi. Last week kita belajar dari journal ARM ke ledger. Lepas tu kita buat journal ARM kan, journal ARM ke ledger. Hari ni cikgu akan ajar dari journal khas ke ledger. Okay, next week buku tunai ke ledger. Okay. Latihan last week okay tak? Boleh buat tak? Boleh cikgu? Boleh Okay, so nanti hari ni pun kita akan sambung latihan yang sama juga sebab last week hanya journal ARM kan. Okay, cikgu rasa cikgu boleh teruskan lah Kita start. Okay. Present. Suara cikgu clear tak? Clear cikgu? Okay. Start library. Okay. Cikgu ulang, hari ni cikgu nak ajar macam mana nak pindahkan catatan dari journal khas ke ledger. Okay, journal khas tak ada 6 ni. Last week punya nota cikgu bagi semasa last week kan. Okay, journal khas kita ada 6. Journal belian, journal jualan, journal pulangan belian, journal pulangan jualan, journal penerimaan tunai dan journal pembayaran tunai. Okay, tapi hari ni journal khas kita belajar dari 4 ni je lah. Journal belian, journal jualan, journal pulangan belian dengan journal pulangan jualan. Sebab yang ni kita biasa guna buku tunai kan. Okay, so cikgu tak ajarlah dari journal penerimaan tunai dan pembayaran tunai ke ledger. Okay, so 4 ni je. JB, JJ, JPB, JPJ. Okay. So, ini tak boleh lupa. Kena masuk dalam otak, ingat sampai bila-bila. Okay, aku lupa bayar hutang. Okay, akronim. Aku A untuk asset. Lupa L dengan EP. For liability dan equity pemilik. Bayar B, belanja. Hutang H, hasil. Okay, aku lupa bayar hutang, asset, liability, equity, belanja, hasil. Okay, sebelah kiri kita debit untuk asset dan belanja. Sebelah kanan kredit untuk liability, equity dan hasil. Okay, so rajah ni untuk pertambahan. Okay, sebagai rujukan kepada awak untuk merekod pertambahan akaun-akaun ini. Okay, so kalau bertambah, side mana kita nak record? So, asset, sebab dia duduk di sebelah debit. Okay, A kan? A sebelah debit. Maka, jika asset bertambah, akaun asset bertambah, kita kena catat di sebelah debit. Okay, arrow naik sebelah debit naik. So, kalau asset berkurang, kita kena catat di sebelah kredit. Lawan lah. Okay, manakala liability L di sebelah kredit. Okay, di sebelah kredit. So, arrow naik dia di sebelah kredit. So, kalau turun sebelah debit. Okay, equity pemilik dia sama macam liability. Naik sebelah kredit, turun sebelah debit. Hasil pun sama, sebelah kredit juga. So, naik di sebelah kredit, turun sebelah debit. Akhir sekali belanja dekat sebelah debit. Okay, so kalau sebelah debit, naik di sebelah debit, turun sebelah kredit. Okay. Okay, so kita terus ke contoh soalan. Okay, kelabu sikit ni. Sebab bila cikgu copy paste masuk pin, dia jadi blur sikit. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak ni? Boleh cikgu? Boleh Siapa tak nampak, boleh rujuk buku teks. Sebab ni soalan ni dari buku teks. Okay, boleh buka buku teks, account, muka surat. Cikgu dah tutup buku teks.
Cikgu buka full text. Boleh buka buku teks account form 4. Muka surat. Sekejap, cikgu tak ingat. Buka kejap. Ini contoh yang sama contoh soalan yang sama yang cikgu guna untuk kelas minggu lepas. Okay. Muka surat 160. Okey, muka surat 160 dan 161. Okey, siapa rasa tak clear cikgu punya nota sini yang cikgu present ni, awak boleh buka buku teks muka surat 160 dan 161. Okey. So ni cikgu dah cut paste masuk dalam pen ni soalan dia lah. So ni jurnal khas kan? Jurnal belian, jurnal pulangan belian, jurnal jualan dan jurnal pulangan jualan. Okey. So akaun-akaun yang ada kat sini semua akaun yang kita dah sediakan. Yang kita pindahkan dari jurnal am. Kan minggu lepas cikgu ajar pindah dari jurnal am ke ledger. Okey, so ni catatan yang cikgu buat dari jurnal am. Okey, yang sini hari ni kita nak belajar dari jurnal khas. Okey, sebelum cikgu teruskan, kita ulang sikit. Okey, fungsi. Urus niaga apa yang kita guna, yang kita record dalam jurnal belian? Apa urus niaga yang kita record ke dalam jurnal belian? Siapa ingat? Kita record apa dalam jurnal belian? Ingat tak? Boleh on mic, jawab. Urus niaga apa yang kita record dalam jurnal belian? Pembelian secara kredit. Belian secara kredit. Beli apa? Ingat tak beli apa? Beli inventory. Ya, kita beli inventory. Okay, so jika perniagaan membeli inventory secara kredit, secara hutang, kita kena record dalam JB. Okay, catatan sini, beli inventory secara kredit. Okay. Jurnal pulangan belian. Beli ni kalau kita beli inventory secara kredit. Jurnal pulangan belian kita guna untuk kita record jika kita ada pulangkan balik barang yang kita beli. Okey, macam tadi kita beli. Contoh kita beli ada 10 unit meja. Okey, kita kedai perabot, kita beli 10 unit meja makan untuk inventory kedai kita. Okey, tapi bila kilang hantar ke kedai, kita dapati ada satu meja tu rosak. Okey, ada satu meja tu rosak. So, apa kita buat? Kita return balik kepada kilang kan. Okey, sebab dah rosak, kita tak boleh nak jual kepada customer. So, kita return balik kepada kilang. Okey, so kalau kita pulangkan balik barang yang kita beli, so kita kena record dalam jurnal pulangan belian. Okey, so kita yang pulangkan barang. Merekod pulangan belian kepada pembekal. Okey, kita yang pulangkan barang kepada pembekal. Okey, manakala jurnal jualan, apa fungsi jurnal jualan? Apa yang kita record dalam jurnal jualan? Urus niaga apa yang kita record dalam jurnal jualan? Kalau JB, beli inventory secara kredit. JJ record apa? Record apa? Jualan. Mana suara ni? On mic. Tu jawab. Urus niaga apa yang kita akan record dalam jurnal jualan?
Yang lain cuba jawab. Jualan secara kredit, Jualan secara kredit. Jualan apa? jualan inventory. Jualan inventory. Okay. Mesti jual inventory. Kalau kita jual aset kita, okay, contoh kita ada 2 kenderaan, kita jual salah satu kenderaan kita, tak boleh tak, itu bukan jual inventory. Itu jual ABS. Okay, so kalau jual ABS tak boleh record dalam JJ. Dalam JJ khas untuk jualan inventory secara kredit. Okay. Last kali. Jurnal pulangan jualan. Okay, tadi kita jual barang. Tadi kita jual barang kepada pelanggan. Okay, pulangan jualan maksudnya siapa yang pulangkan? Siapa yang pulangkan barang? Pelanggan. Pelanggan. Okay, jika pelanggan pulangkan barang yang kita jual. Okay, so pelanggan pulangkan barang. Okay, so kita kena masuk dalam jurnal pulangan jualan. Okay, tu kita ulang fungsi jurnal khas. Okay, cikgu harap semua boleh ingat lagi. Okay, ni semua jurnal khas lah. Okay, so sekarang kita nak pindahkan catatan dari jurnal-jurnal ini, JB, JPB, JJ dan JPJ ke dalam ledger. Okay, so macam mana nak pindahkan dalam ledger? Okay, first tengok dalam dari jurnal belian. Okay, dari jurnal belian. Okay, ni dia record ni. 2 hari bulan, kita beli dari pembekal Tiah. Okay, ni cara nak baca, nak faham kan? Sebab JB kita record beli inventory secara kredit. Ni maknanya semua ni pembekal-pembekal kita lah. Okay, kita beli daripada perniagaan-perniagaan ini secara hutang. Okay, pada 2 September kita beli daripada pembekal Tiah. Berjumlah 3,000. Dah bayar ke belum bayar? Dah bayar ke belum bayar? 3,000 ni dah bayar ke belum bayar? Belum. Belum lah sebab secara kredit. Hutang. Okay. 16 September kita beli daripada pemborong Azizul pula. Okay. 21 hari bulan beli daripada perniagaan Ramesh. Okay. So ini adalah belian-belian secara kredit yang kita buat sepanjang bulan September. Okay. So pada hujung bulan kita dah tutup jurnal ni. Hujung bulan September 30 hari bulan. Dari jurnal belian kita kena pindah ke akaun belian. Okay, sini dia tulis debit. Kenapa dia tulis debit ni kelas? Sini lah awak kena guna balik akronim yang awak belajar tadi tu. Aku lupa bayar hutang. Okay, tulis kat sini Okay, sini kita lukis. Aku lupa bayar hutang. Okay, belian. Ni kan akaun belian. Okay, ni akaun belian. Belian, klasifikasi dia apa? Klasifikasi. Aset, liability, equity, hasil atau belanja. Akaun belian, klasifikasi dia apa? Akaun aset ke, liability ke, equity ke, hasil atau belanja? Belian. Belanja. Belanja, betul kan? Sebab bila kita beli barang, kita kena bayar kan? So, belian adalah akaun belanja. So, belanja sebelah mana ni? Kalau ikut akronim ni. Belanja kat sebelah mana? Debit. Debit. Okay? So, belanja, bila kita beli barang, belanja bertambah. So, kena ikut semula. Belanja bertambah di sebelah debit. Sebab tu kat sini, kita tulis debit. Okay? Akaun belian dan kita bracket kan, tulis debit. Okay? Sini ada jumlah kan? Jumlah 7490. So, ini adalah jumlah belian kredit pada bulan September. Okay. So, sekarang ni kita kena pindah catatan ni ke akaun belian. Okay, kita kena buka akaun belian. Okay, ingat lagi tak? Ledger. Ledger ada berapa jenis ledger? Ada berapa jenis ledger? Ada ledger am. Ledger am dan ledger Khas. khas ataupun subsidiary. Okay, ledger am dan ledger khas ataupun ledger subsidiary. Ledger khas ada 2 iaitu
ledger jualan dan ledger belian. Okey, ledger jualan dan juga ledger belian. Okey. Okey, so tengok. Akaun belian. Akaun belian nak duduk mana? Ni ingat lagi tak? Ledger jualan ni kita record akaun-akaun ABT kita. Okey, ledger jualan kita record akaun-akaun belum terima sahaja. ABT inventory. Dalam ledger belian pula kita buka semua akaun ABB, akaun belum bayar. Okey, ni semua akaun belum bayar kita. Tapi mesti yang berkaitan dengan inventory sahaja. Okey, contoh kita ada ABB kenderaan. Kita beli kenderaan tapi secara hutang. So, kita hutang dengan pembekal perniagaan tu sebab beli aset. Yang tu tak boleh buka dalam ledger belian lah. Tu kena buka dalam ledger am. Okay. So, tadi kita nak buka akaun belian kan? Dari jurnal belian ni, kita nak buka akaun belian. So, akaun belian nak duduk dalam akaun mana? Dalam ledger mana? Ledger am ke ledger khas? Akaun belian. Dalam ledger am ke ledger khas? Ledger Khas. ledger am kan? Ledger khas ke? Okey, ni memang ada ledger belian. Tapi ledger belian ni untuk akaun ABB sahaja. Bukan akaun belian tau. Oh. Ini untuk akaun ABB. Nama-nama perniagaan yang kita berhutang. Okey, jadi akaun belian dia kena dibuka dalam ledger am. Okey, dalam ledger am. Okey, so ni kita sambung hari tu. Last hari tu dalam ledger am kedai komputer Mimi. So kita buka akaun baru sini. Akaun belian. Ke dah ada akaun belian? Hari tu ada ambilan kan? Oh, dah ada akaun belian sini kelas. Okey, ni dah ada akaun belian. So kita sambung je dalam akaun yang sama. Okey, tak boleh buka akaun yang sama dua kali. Kalau dah ada, kita terus sambung dalam akaun yang sama sini. Okey, so tadi cikgu cakap, akaun belian sebab dia belanja, so kena catat di sebelah debit kan? Kita kena catat di sebelah debit. Okey, so dalam akaun pun sama. Catat di sebelah debit. Okey, tarikh berapa hari bulan? Tarikh sebab kita nak pindah jumlah tau. Kita akan pindah jumlah akhir je. Okay, kita nak pindah jumlah akhir. So, tarikh pun kita kena ambil tarikh akhir bulan. Kita tak perlu dah pindah satu-satu. Okay, so kita terus pindah jumlah belian kredit ni. Okay, so tarikh dalam akaun kita akan tulis tarikh akhir bulan. Tarikh tahun dia 2016. Okay, tarikh September 30. Okay, butir tulis apa? Butir, kita kena catat yang ni sebenarnya. Dia punya bergu ni. Okey, dia punya bergu ni. Ni siapa ni? Pembekal Setia, pemborong Azizul, perniagaan Ramesh ni siapa? Siapa ni? Pembekal Setia, pemborong Azizul dengan perniagaan Ramesh. Ni kita punya apa? Kita beli daripada mereka ni secara kredit. So, mereka ini adalah kita punya A, B, B. Betul tak? Okay, ini adalah kita punya ABB. Okay. Disebabkan dalam akaun belian, kita pindah jumlah terus kan. Kita pindah jumlah akhir kan. Okay, so sini kita kena tulis secara general je. Tulis akaun belum bayar. Akaun belum bayar. Okay, jumlah tadi dari jurnal belian 7490. Jumlah akhir ni 7490. Okay, tak perlu tulis nama seorang-seorang. Pembekal Tia, pemborong Azizul, perniagaan Ramesh, tak perlu. Tulis ABB saja. Akaun belum bayar. Okay, ingat tak cikgu cakap? Setiap urus niaga dia kena record dalam sekurang-kurangnya 2 akaun. Kan? Prinsip catatan bergu. Okay. So ni kita baru record satu je. Akaun belian sahaja. Okay, sekarang kita kena record dalam akaun-akaun ABB kita ni pula.
Okay, kena record dalam akaun ABB pula. Ni dia punya bergu lah. Tadi debit akaun belian. So ABB kena catat sebelah mana? Kalau akaun belian sebelah debit. So ABB sebelah? Kredit. Sebelah kredit. Okay. Dan sebab ini adalah kita punya ABB inventory. Okay. Sebab JB memang record untuk beli inventory secara kredit kan. So ini adalah ABB inventory. So kita kena masukkan. Kita kena buka akaun-akaun mereka ni. Pembekaltiah Azizul dengan Ramesh ni. Dalam ledger belian. Sini. Dalam ledger belian. Okay. So kita tambah lagi. Hari tu kita baru ada pembekaltiah. Okay. Kita ada pembekaltiah. Okay. Tengok yang pertama ni. Mana JB tadi? Okay. First 2 September kita beli daripada pembekaltiah. Okay. So akaun pembekaltiah memang dah wujud sini. So sambung je lah sini. Okay. Sebelah mana tadi saya cakap? ABB nak record sebelah mana? ABB record sebelah mana? Kredit. Sebelah kredit kan. So pindahlah dalam akaun ABB sebelah kredit. Okay. Ni pembekaltiah kan. Berapa hari bulan tadi? Kita beli daripada Tiah 2 hari bulan. So 2 September. Putih tulis apa? Kalau tadi dalam akaun belian, kita tulis butir ABB. Sekarang ni akaun ABB. So kita nak tulis akaun apa ni? Butir dia. Cikgu ulang Tadi akaun belian, butir dia ABB. So akaun ABB, butirnya? Butir dia apa? Kan ledger kan dia kena bergu. Bergu. Okay, dia ada pasangan dia kan. Debit dan kredit. Masa kita buka akaun yang debit, butir dia kena ambil akaun yang di sebelah kredit. Okay. Kalau kita buka akaun yang dicatat di sebelah kredit, butir dia kena tulis akaun yang dikreditkan. So tadi akaun belian, kita catat di sebelah debit dengan butir ABB. So sekarang, akaun ABB, kita kena catat di sebelah kredit dengan butir Belian. belian. Okay. Belian. Okay, jumlah dia kena tengok jumlah urus niaga tadi. Okay, sebab dalam akaun ABB kita kena record detail. Okay, pembekal Tiah tadi, ni 2 hari bulan ni. Amount urus niaga pada tarikh 2 hari bulan adalah RM3,000. So, kena tulis RM3,000 lah. Okay, cikgu turun balik pergi ke ABB. Amount tulis RM3,000. Okay tak? Kita buat pelan-pelan Okay. Boleh Okay, sekarang ni kita baru siapkan catatan 2 September. Okay, 2 September dah pindah. Okay, sekarang 16 September. Pemborong Azizul. Okay, pemborong Azizul pun ABB inventory kita. So, kena record dalam ledger belian. Okay, kita pergi ledger belian. Dah ada ke belum akaun pemborong Azizul? Belum. Ada ke belum? Belum ada. So, kalau belum ada, kita kena buka barulah. Okay, kita kena buka baru. Okay, so ni ledger belian. Ruang lagi Okay, kita buka akaun baru. Okay. Besar sikit ni tak apalah Okay, nama tadi. Siapa nama tadi? Kita punya ABB yang kedua. ABB kita yang kedua nama pemborong Azizul. So, kena tulis nama dia lah tengah-tengah. Okay, nama perniagaan tak payah tulis akaun di depan. Kalau nak tulis juga tulis macam ni lah, akaun belum bayar apa. Kalau tak nak pun tak apa. Terus tulis pemborong Azizul.
Okay, tulis nama di tengah-tengah. Pemborong Azizul. Okay. So sama juga. Sama macam kita catat pembekal tiah tadi kan. Pembekal tiah tadi sebelah kredit tu tak? Cikgu naik balik pergi jurnal belian. Okay, nampak ni tadi kan? Cikgu lukis ni semua ni, tiga-tiga ni, dia adalah ABB. ABB mesti catat di sebelah kredit. So, semua akaun, pembekal tiah, pemborong Azizul dengan Ramesh, semua kena catat di sebelah kredit. Okay, so sebelah kredit, tarikh tahun dulu 2016, September berapa ni? Pemborong Azizul. 16. 16. Okay. So, September 16. Putih tulis apa? Belian. Yes, samalah macam tadi kan. Macam Tiah tadi. Tulis belian. Okay. Amount. Berapa tadi amount dia? 2,700. Betul. 2,700. Okay. Belian Azizul 2,700. Okay. So, yang ni 16 September pun kita dah siap pindah. Okay, yang seterusnya 21 hari bulan perniagaan Ramesh. Okay, perniagaan Ramesh pun kita punya ABB. So, kena buka dalam ledger belian. Okay, dah ada ke akaun Ramesh? Belum. Belum. So, kena buka akaun baru. Okay, kita buka akaun baru. Okay. Okay. So, kita buka akaun baru. Apa Ramesh tadi nama dia? Ingat tak? Perniagaan Ramesh. Perniagaan Ramesh. Okay. So, tulis nama perniagaan Ramesh di tengah-tengah akaun. Perniagaan Ramesh. Okay, nak catat sebelah mana ni? Kredit. Sebelah kredit. Sama macam Tiah, sama macam Azizul. 2016 September berapa tadi? 21. Okay, Buti tulis Belian. belian. Okay, amount Ramesh berapa? 1,790. 1790. Okay, 1790. Okay, so kita dah habis pindah semua urus niaga dari JB, Jurnal Belian. Okay, nah, tadi kita dah pindah dah yang jumlah ni 30 hari bulan. Lepas tu satu-satu ni pun kita dah pindahkan. So, dah siap JB. Okay, dah siap JB. Kita pindahkan dari jurnal khas yang kedua iaitu JPB pula. Okay, so sekarang kita nak pindah dari jurnal pulangan belian pula. Okay, kalau tadi JB, kita buka akaun belian dahulu. So, sekarang kita nak buka akaun apa pula? Kalau jurnal belian, kita buka akaun belian. So, dari jurnal pulangan belian, kita buka akaun Pulangan belian. akaun pulangan belian. Okay, so pulangan belian pun buka dalam ledger am juga. Okay, buka dalam ledger am. Okay. Okay. So, kita buka dalam ledger am. Nama akaun. Tulis nama kat tengah-tengah. Akaun pulangan belian. Okay. Akaun pulangan belian, klasifikasi dia apa? Belian tadi kita kata dia debit kan?
Sini kan, akaun belian kita cakap debit sebab belian adalah belanja. So, bila kita tengok sini, bila kita tengok pada ni kita punya rajah ni, belanja sebelah debit. Okey, kalau pulangan belian klasifikasi dia apa? Dia adalah kontra. Okey, dia lawan. Lawan kepada belian. Okey, lawan kepada belian. Pulangan belian adalah kontra kepada belian. So, kalau belian belanja di sebelah debit, so pulangan belian sebelah mana? Belian sebelah debit, so pulangan belian sebelah Kredit. kredit. Dia kena lawan. Okey, sebab pulangan belian akan mengurangkan belian. Okey, jadi lawanlah. Kalau tadi debit, sekarang yang ni kredit. Nampak ni kredit. Okey, akaun pulangan belian kena catat di sebelah kredit. Okey, so kita buka akaun pulangan belian. Okey, buka akaun pulangan belian dalam ledger apa? Tadi kan dah buka dah. Akaun pulangan belian dah buka dalam ledger am. Okey, so tarikh di sebelah kredit Catat di sebelah kredit. Kredit belah kanan. Okey, tarikh 2016 September. September berapa? Bila nak pindah dari journal khas ni, kita terus pindah jumlah akhir kan? Kan kita buka akaun pulangan belian ni hujung bulan. So tarikh pun hujung bulan lah. 30 September jumlah 300. Okey, tarikh 30 September. Sini 30 September. RM dia 300. Butir nak tulis apa? Apa butir kat dalam akaun pulangan belian? Ni siapa ni? Pembekal tiang ni siapa? Siapa pembekal tiang? Tadi dia cakap jurnal belian kita report beli inventory secara kredit. So ni semua nama ABB kita. Okey? Pulangan belian pula kita yang pulangkan barang kepada pembekal tadi. ABB ni lah. So ni pun nama ABB kita kan. Ini juga adalah ABB. Okey? So ingat bergo. Bila kita buka akaun pulangan belian, butir dia ABB. Bila kita buka akaun ABB, butir dia mesti pulangan belian. Lawan-lawan macam tu je. Okey? So tadi kita tengah buka akaun pulangan belian. Okey, jadi butir dia kena tulis ABB lah. Akaun belum bayar. Okay, akaun belum bayar. Tak perlu tulis nama sebab kita pindah jumlah tu. Okay, kita pindah jumlah. Maksudnya jumlah tu boleh terdiri daripada ramai ABB. Okay, walaupun ada satu ABB je, tulis ABB pun cukup lah. Tak payah tulis nama. Okay. So, kita dah pindah jumlah akhir. Okay, kita dah pindah yang ni, yang 30 September punya. So, sekarang kita nak pindah yang 3 September ni. Okay. So, pindah ke dalam akaun pembekal tiah. Okay, pindah ke dalam akaun pembekal tiah. Kalau tadi pulangan belian sebelah kredit, so pembekal tiah catat sebelah mana? Debit. Pembekal tiah catat sebelah mana? Debit. Debit. Okay, catat di sebelah debit. Akaun pembekal tiah dah ada ke belum? Pembekal tiah dah ada ke belum? Dah ada kita buat tadi kan? Ini. Okay, catat di sebelah debit. Sebab pulangan belian tadi sebelah kredit. So, tiah kena catat di sebelah debit. 2016 September 3. Butir tulis apa? Tadi akaun pulangan belian butir ABB. Sekarang kita buka akaun ABB butir Pulangan. Belian. Okey, butir pulangan belian. Amount 300. Okey. So kita dah siap pindah ke akaun pembekal tiah. Dah siap.
Okey. So dah siap dah. Pindah dari JPB. Okey, JPB pun dah siap. Okey, sekarang kita nak pindah dari jurnal jualan pula. Okey, dari jurnal jualan. Okey, so tengok jumlah bawah sekali 30 September. Okey, 30 September kita tulis akaun jualan kan? Sebab dari jurnal jualan pindah ke akaun jualan. Okey, jumlah 7740. Okey, so kita kena bukalah akaun jualan. Okey, buka akaun jualan. Akaun jualan dalam ledger apa? Ledger am ke ledger khas? Ledger am. Ledger am. Okey, bukan dalam ledger jualan Ledger jualan untuk ABT. Akaun jualan dalam ledger am. Okey. Cikgu nak copy paste ledger ni. Kecilkan sikit, cukup ruang. Okey. Okey. So ni kita nak buka tadi apa? Akaun jualan kan? Kita nak pindah dari jurnal jualan. Okey, so tulis akaun jualan. Okey, akaun jualan. Okey. Cikgu naik balik ke jurnal jualan tadi. Okey, ni jurnal jualan. Jualan klasifikasi dia apa? Jualan klasifikasi dia apa? Aset, liability, equity, hasil atau belanja? Hasil. Hasil, betul? Sebab bila kita jual, kita dapat wang maksudnya kan? So, ni kita punya hasil. Okey, jualan adalah hasil kepada perniagaan. Okey, so ikut balik akronim. Aku lupa bayar hutang. H sebelah mana? Kredit. Kredit, betul? Cikgu tunjuk balik. H di sebelah kredit. Okey, so sebab itulah kita kena tulis ni kredit sini. Tengok sini. Okay, kita tulis dalam bracket KT untuk kredit. Okay, so maknanya bila kita nak pindah ke akaun jualan, kita kena catat di sebelah kredit. Okay, kita catat di sebelah kredit. Okay, so pergi balik ke akaun jualan. Catat di sebelah kredit. 2016 September. September berapa? September 5. 30. Okey, sebab jualan tu kita pindahkan jumlah dia terus kan. So hujung bulan lah. Sebab kita nak total semua jualan kredit pada bulan September. Okey, putih tulis apa? Okey, ni jualan kredit. Okey, dia punya bergu yang ni lah. Yang atas ni semua ni kan. Okey, yang atas ni semua ni dia punya bergu. Okey, jurnal jualan digunakan untuk rekod jualan inventory secara kredit. Jual inventory secara hutang. So ni maknanya ini adalah kita punya ABT. Okay, akaun belum terima. Okay, ni semua kita punya akaun belum terima. ABT. Okay, so bila akaun jualan catat di sebelah kredit, so ABT kena catat sebelah mana? Kredit. Okay, akaun jualan kredit, so ABT kena debit. Okay, so sini tadi akaun jualan kita tak siap lagi. Okay, jualan kena catat sebelah kredit tadi sebab dia hasil. Butir dia tulis apa? Apa bergu dia tadi? A, B, T. So, kena tulis akaun belum terima. Okay. Jumlah berapa ringgit? Jumlah 7740. Okay, jumlah bawah sekali. 7740.
Boleh ke ni? Ada soalan ke? Tak ada cikgu. Okey. So, kita dah pindahkan jualan bawah sekali ni. Yang jumlah. Okey, jualan dah siap. So, sekarang kita kena buka akaun-akaun berguri yang atas ni pula. Okey, yang pertama Farhan Enterprise. Ni ABT. Okey. Farhan Enterprise ni adalah salah satu ABT kita. ABT Inventory. Okey, so ABT Inventory patutnya dibuka di bawah ledger jualan. Sini kan. Ledger jualan ni. Okey, ledger jualan yang ni yang kita dah ada perniagaan Firas. Okey, so Farhan tak ada lagi. So kita kena buka akaun baru lah. Okey, kita kena buka akaun baru. Di sini tak macam tak muat pula dah cikgu. Tambah sebelah lah Cikgu tambah lagi sebelah. Sakit mata tengok laptop lama-lama. Kena buat sikit-sikit. Boleh faham ke ledger ni? Kalau awak memang faham konsep, keluar apa journal mana pun you boleh transfer. Jadi you boleh klasifikasi lah. Jualan tu apa hasil? Hasil sebelah mana? So bergurir sebelah mana? Tu jadi punya konsep dia. Okay, you boleh buat yang tu mesti tak ada masalah lah nak pindah dari ledger mana, dari journal mana pun. Yeah, that's why kena kenal account, tahu untuk klasifikasi. Okay, siapa yang rasa lemah lagi klasifikasi, ulang kaji balik chapter 2. Okay, kenal semula apa itu aset, apa itu liability, equity, hasil belanja. Okay. Okay, ni ABT yang kedua. Cukup tempat lagi ni. Kita potong Sekejap kelas. Buang balik. Leceh sikit ni. Okay. Okay, dah cukup ruang dah. Okay, ni tadi akaun apa? Apa Farhan tadi? Ni Farhan Enterprise kan? Jana jualan. Farhan Enterprise. Okay, so cikgu tulis nama sini lah. Ini akaun untuk Farhan Enterprise. So tulis nama. Farhan Enterprise. Okay. Tadi akaun jualan kita catat di sebelah kredit. Betul tak? Okay, akaun jualan kita catat di sebelah kredit tadi sebab jualan ni hasil. So akaun ABT kena catat di sebelah Debit. debit. Okay, so Farhan Enterprise kena catat di sebelah debit. Okay, tarikh 2016 September berapa? 5. 5. Putih tulis apa? Tulis Jun
Jualan. Jualan. Amount Farhan Enterprise tu berapa amount dia? 3,200. 3,200. Betul. Betul. 3200. Okey. So Farhan Enterprise kita dah siap pindah. Okey, next. Lepas Farhan Enterprise dah siap pindah. Sekarang 13 September perniagaan Firas. Okey. Perniagaan Firas, akaun ni dah ada sini. Okey, so kita catat dalam akaun yang sama lah. Okey, perniagaan Firas. 13 September ni 13 September dengan 14. Ada dua tarikh. 13 dengan 14. Putih tulis apa? Jualan. Jualan. Sama je dua-dua. Jualan. 13 hari bulan 4270. 14 hari bulan 270. Okey. Sudah siap pindah ni dua-dua Firas. Sekali harum kita pindahkan 13 dengan 14. Okey. Sudah siap pindah dari JJ. Yang terakhir jurnal pulangan jualan. Okey, kita nak pindah jumlah dia dulu yang 30 September ni. Pulangan jualan dia kena lawan dengan jualan. Oops. Okey, dia kena lawan dengan jualan. Kalau jualan adalah hasil. Okey. Jualan adalah hasil, so catat di sebelah kredit. So pulangan jualan kena lawan lah. So dia kena catat di sebelah debit. Okey. Jualan sebelah kredit, so pulangan jualan sebelah debit. So kita kena bukalah akaun pulangan jualan. Okey, dalam ledger am kan? Buka dalam ledger am. Okey, dalam ledger am. Kenapa tu jadi tarikh tekan tadi ni. Tarikh. Okey. Akaun apa kita nak buat sekarang ni? Akaun pulangan jualan. Akaun pulangan jualan. Catat di sebelah mana? Pulangan jualan sebelah mana? Dia kena lawan dengan jualan tadi kan? Okey, akaun jualan sebelah kredit. So pulangan jualan sebelah? Debit. Debit. Okey, so sebelah debit akaun pulangan jualan tarikh 2016 September 30. Sebab kita pindah jumlah tu kan, bawah sekali akaun pulangan jualan. Butir tulis apa? Sama je macam akaun jualan juga. Akaun jualan ABT, so pulangan jualan pun tulis ABT. Akaun belum terima. Okey, sebab yang buat pulangan jualan adalah kita punya ABT. Kita punya akaun belum terima yang buat pulangan jualan kan, customer kita. Okey. Jumlah berapa ringgit? 200 kan? So jumlah 200. Okey, so yang jumlah kita dah pindah 30 hari bulan ni. Okey, so sekarang kita nak pindah yang atas. Okey, ni kita punya ABT kan? Okey, Farhan Enterprise adalah kita punya ABT. Okey, sebab pulangan jualan sebelah debit, so ABT kena rekod sebelah mana? ABT kena rekod sebelah mana? Sebelah kredit lah, dia kena lawan dengan pulangan jualan tadi. Pulangan jualan debit, so ABT kena catat sebelah kredit. Okay, so pergi ke akaun Farhan Enterprise. Catat sebelah kredit. Okay, ini akaun Farhan Enterprise. Catat di sebelah kredit. Okay, 2016. September berapa tadi? 6. 6. September 6. Butir tulis pulangan jualan. Okey, jumlah berapa jumlah tadi? 200. Okey, so kita dah pindahkan dah dari jurnal
Jualan. Jualan. Jurnal pulangan jualan. Okay, so dah siap dah semua. Habis pindah dah. Okay, kita dah pindahkan semua urus niaga ke dalam ledger. Okay, dekat ni ada soalan tak? Ada soalan tak kelas? Tak ada. Tak ada. Tak ada cikgu. Okay. Tak ada soalan Okay, so ini cara dia. Macam mana nak pindahkan catatan dari jurnal khas ke dalam ledger. Okay, so sebagai latihan, cikgu nak awak sambung latihan yang awak buat last week. Okay, last week cikgu bagi latihan muka surat berapa? 18 berapa? 185. 185 kan? Okay, so sekarang soalan yang sama juga. Muka surat 185, soalan nombor 2 ni kan? Soalan nombor 2 ni, perniagaan Lokman ni, last week awak buat pindah dari jurnal am je kan? Ya. Okay, so yang ni you dah buat. Betul tak? Betul. Okay, yang ni you sudah buat. Okay, so sekarang cikgu nak awak pindahkan dari Allah Akbar. Pindahkan dari jurnal khas dia pula. Okay, pindahkan dari jurnal belian. Okay, pindahkan dari jurnal belian, jurnal pulangan belian, jurnal jualan dan jurnal pulangan jualan. Okay, pindahkan ke dalam ledger. Boleh buat? Boleh cikgu. Boleh cuba. So kalau ada apa-apa masalah, boleh awak cakap dulu lah. Okay. Ada soalan tak? Cikgu buka untuk soalan. Pening ke ledger? Boleh buat ledger? Boleh cikgu. Saya kalau awak boleh buat ledger, awak boleh buat topik Boleh lain. cikgu. Okey, bagus. Sekarang kita dah sampai ke penghujung kelas. Cikgu nak share link untuk isi attendance ya. Okey, jangan left lagi. Awak kena isi kehadiran dulu.